Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saya muliakan ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Moga-moga kita semua di bawah lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah mengurniakan kita dengan pelbagai nikmat, nikmat kehidupan dan juga nikmat agama yang telah dikurniakan kepada kita. Jadi tuan-tuan, kita akan teruskan lagi pengajian kita berkaitan dengan Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Al-Aqidah Al-Wasithiyah adalah pengajian berkaitan dengan akidah, pegangan kita sebagai seorang Islam, bagaimana kita berpegang dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kalau ikutkan bulan lepas kita belajar 3 sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita belajar tentang Allah itu Al-Alim. Alim iaitu Dia mengetahui. Allah sangat mengetahui, maha mengetahui. Jadi kita bincangkan apa yang Dia tahu itu. Dia tahu benda yang pasti dan juga benda yang mustahil. Itu pengetahuan Allah merangkumi semua benda yang pasti yang akan berlaku Dia tahu, dan yang mustahil akan berlaku, tapi kalau berlaku Dia tahu juga. Contohnya dia sebut, kalaulah laukana fihi ma alihatan lafasadata. Dia sebut kalaulah ada 2 Tuhan pada keduanya, iaitu pada langit dan bumi. 2 Tuhan tak mungkin berlaku. Ada 2 Tuhan tak mungkin berlaku, tetapi kalau berlaku pun Allah tahu, kalau berlaku ada 2 Tuhan, la fasadata, nescaya akan hancur langit dan bumi. Okey. Benda yang tak pasti dia, benda yang pasti Dia tahu, dan mustahil pun Dia tahu. Seterusnya kita belajar juga tentang nama Allah ataupun sifatnya juga. Bila nama ada sifat Alim, Hakim. Kita belajar tentang Allah itu Al-Hakim. Apa itu Al-Hakim? Hakim membawa makna, Hakim ada 2 maksud. Yang pertama datang daripada perkataan Hakim, yakni Tuhan yang menentukan, yang memutuskan perkara. Nak jadi macam mana, Dia yang tentukan. Itu maksud yang pertama. Dan yang kedua datang daripada perkataan Ihkam, maknanya susunannya rapi, ataupun dalam bahasa hari ini mantap. Mantap susunan dia. Disusun elok-elok dan di akhirnya akan jadi macam ni. Itu maksud Hakim juga Ihkam. Jadi Tuhan itu dalam masa yang sama Dia adalah zat yang menentukan, dan Dia juga zat yang susun dengan baik. Daripada situ datang orang terjemahkan perkataan Hakim, Tuhan yang bijaksana. Bijaksana yakni Dia tentukan dan Dia susun dengan baik. Dan yang ketiga, kita belajar juga sifat Allah dan nama Allah, iaitu Al-Khabir. Alim, Hakim dan juga Khabir. Khabir maksud dia apa? Khabir maksud dia adalah Tuhan yang maha teliti. Dia tahu benda teliti, maksudnya Dia tahu dalam-dalam tu Dia tahu. Benda yang nak menyogok, tersorok Dia tahu. Jadi apa maksud Khabir? La yakhfa anhu syai', tidak boleh bersembunyi apa pun daripada Dia. Maksud yang lain, Dia mengetahui apa yang ada dalam setiap hati manusia ni, Dia tahu. Itu Tuhan yang Khabir. Jadi kita sebut benda ni ringkasan apa yang kita belajar bulan lepas. Kita sebut Alim, Hakim dan juga Khabir. 3. Cumanya apabila saya sebut hari tu, saya ada sebut hari tu pasal
Bila kita baca hakim, Tuhan itu hakim kan. Saya sebut, kita baca ayat dalam surah At-Tin, alaisallahu bi ahkamil hakimin kan. Lepas tu saya sebutlah pasal orang kita lepas kalau baca dalam sembahyang tu kita baca kan, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Imam ataupun makmum akan baca bala wa ana ala zalika minasyahidin. Dan saya sebutlah maknanya benda ini imam tu baca alaisallahu bi ahkamil hakimin. Lepas tu dia pun sebut bala wa ana ala zalika minasyahidin. Maksud dia alaisallahu bi ahkamil hakimin, tidakkah Allah itu bi ahkam, yang paling hakim, yang paling bijaksana, hakimin, di kalangan orang-orang yang bijaksana. Kita pun jawab bala, bahkan ya, dan aku di atas demikian itu adalah orang-orang yang bersaksi syahid. Okay, jadi saya sebut maknanya benda ini tidak disebut oleh Nabi SAW. Nabi tak buat benda ni, dan betul lah apa saya sebut tu, Nabi tak buat. Cuma isu dia tuan-tuan, saya mungkin kena cerahkan lagi tuan-tuan. Ada hadis Nabi SAW, dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim, yang diriwayatkan daripada Hudzaifah ibn Yaman, dia kata sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam zata lailah. Aku solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Faftataha al-Baqarah, lalu dia pun mulakan solat itu dengan al-Baqarah. Maknanya dia dah iftitah, doa iftitah, lepas tu dia baca al-Fatihah, lepas tu dia pun baca surah al-Baqarah. Solat satu malam baca surah al-Baqarah. Lalu Huzaifah kata faqultu yarka'u 'indal mi'ah, dan Rasulullah habis baca 100 ayat daripada surah al-Baqarah. Maknanya surah al-Baqarah ada berapa ayat? 286 ayat kan, dekat 300 ayat kan. Panjang tu, 3 juzuk kan surah Al-Baqarah ni. 100 ayat Nabi berhenti dan Nabi rukuk. Nabi yarka'. Summa madha, kemudian dia sambung. Kemudian dia solat dengannya juga pada rakaat yang kemudian habis, kemudian dia rukuk, kemudian dia bangkit lagi solat, kemudian dia baca pula surah An-Nisa. Kemudian dia baca pula surah Ali Imran, faqara'aha yaqra'u mutarassilan. Dia baca, dan kemudian dia baca tu, Nabi baca mutarassilan, Nabi baca perlahan. Nabi dia tak baca laju macam imam tarawih kita kan, alif lam mim, kita Allahu akbar doreh dah kan. Nabi baca perlahan, sebab Nabi nak menghayati kan. Nabi baca, dia baca perlahan lah. Okey, bila Nabi baca perlahan tu, idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah, apabila lalu pada ayat yang padanya memuji Allah, sabbaha, dia pun puji Allah. Maksudnya fasabbih bismi rabbikal azim ke, contoh ayat tu, pujilah Tuhan engkau. Nabi pun sebut subhanallah. Ada Nabi sebut, tapi Nabi tak sebutlah yang tadi tu, bala tadi tu. Sabbah, Nabi bertasbih. Wa idza marra bisu'alin sa'al, apabila lalu ayat suruh minta, Nabi pun minta. Apabila marra bi ta'awuzin, ta'awuz, apabila lalu ayat untuk berlindung, Allah suruh berlindung daripada neraka, berlindung daripada syaitan, Nabi pun berhenti kejap ayat tu dan baca a'udzubillah. Nabi pun, ya Allah lindung aku. Kemudian dia pun rukuk, kemudian dia pun baca subhana rabbiyal azim, kemudian rukuknya lebih kurang lama macam berdirinya, kemudian dia baca lagi sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah bila i'tidal. Bila habis tu, summa qama tawilan qariban mimma raka', kemudian dia pun berdiri. I'tidal tu panjang dia tu lebih kurang macam rukuk tadi tu. Rukuk lebih kurang macam berdiri kan. Berapa jam Nabi solat. Sebab tu orang tanya Rasulullah solat tu sampai bengkak kaki dia. Rasulullah solat sampai bengkak kaki dia. Kenapa? Orang tanya kepada Rasulullah, kenapa engkau solat sampai bengkak kaki? Engkau telah diampunkan dosa yang dulu dan lepas. Nabi dia kata apa? Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Okey. Summa sajada, kemudian dia pun sujud, lalu dia baca subhana rabbiyal a'la, dan sujudnya lebih kurang lama macam berdirinya.
dan fi riwayah tambah lagi sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Okey, tak apa. Okey, jadi isu dia ataupun syahid dia adalah apabila lalu pada ayat yang ada tasbih, Nabi bertasbih. Apabila ada benda suruh minta, Nabi minta, Nabi berhenti dan minta. Dan apabila lalu pada ayat apa tadi, berlindung, Nabi berhenti untuk berlindung, berhenti baca a'udzubillah. Okey. Jadi disebabkan hadis ni tuan-tuan, Al-Imam An-Nawawi menulis, dia bila Imam Nawawi maknanya bila dia tulis, dia mewakili mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab Syafi'i, Imam Nawawi adalah satu tokoh besar di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Dia kata qala Asy-Syafi'i wa ashabuna, Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, Asy-Syafi'i dan juga sahabat-sahabat kami, iaitu di kalangan ulama yang bermazhab Asy-Syafi'i, yusannu lil qari' fi salati wa kharijiha idza marra bi ayati rahmatin ay yas'ala Allah ta'ala ar-rahmata aw bi ayati 'adzabin ay yasta'idhu min al-'adzab aw bi ayati tasbih ay yusabbih aw bi ayati mithlu ay yatadabbar. Qala ashabuna. Okey, jadi disebabkan hadis ni tadi disunatkan, mereka memfatwakan bahawa disunatkan di dalam solat ataupun di luar solat, apabila dengar ayat ni ataupun kita baca ayat ni, lalu pada ayat ni, sunat untuk seseorang itu rahmat, minta rahmat. Apabila lalu ayat rahmat, berhenti untuk minta rahmat. Apabila lalu ayat azab, berhenti untuk kita berlindung. Apabila lalu ayat bertasbih, berhenti untuk bertasbih. Jadi dia sambung lagi, wa yustahab zalika lil imami wal ma'mumi wal munfarid. Sunat untuk bagi imam yang baca tu, sunat untuk dia baca, dan juga untuk makmum, dan juga untuk seorang-seorang. Lalu ditambah lagi, wa idza qara'a, apabila dia baca ataupun imam baca, alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Ini ayat Quran lah. Ayat ni yang disebut, adakah tidak dia itu berkuasa untuk menghidupkan dan mematikan? Adakah tidak dia itu berkuasa, iaitu Allah lah. Dia itu berkuasa untuk menghidup dan mematikan. Mereka kata qala bala wa ana ala zalika minasyahidin. Jadi bala wa ana ala zalika minasyahidin datang daripada nas Al-Imam An-Nawawi. Nawawi yang tulis, tapi tak ada dalam hadis. Tak ada hadis. Imam Nawawi yang tulis sunat untuk kita baca bala wa an ala zalika minasyahidin. Bila ada adakah tidak, soalan itu kan, bila ayat Quran berbentuk soalan, tidakkah dia ini hebat, jadi kita pun bahkan ya kan, bala wa idza qara'a bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Apabila baca ayat Quran dan mana satu cerita yang selepas itu mereka itu beriman, lalu kita pun berhenti baca qala amanna billah, beriman dengan kami beriman dengan Allah. Wa kullu hadha yustahab li kulli qari' min salatihi aw ghairiha. Semua ini sunat bagi orang yang membaca di dalam solatnya ataupun di luarnya. Sama ada sawa'un salatul fardhi, sama ada solat itu solat fardu ataupun solat sunat, makmum, imam, seorang-seorang, li'annahu du'aun, kerana kesemua itu adalah doa. Fastawu fihi kata'min, maka samalah hukum dia macam membaca amin. Kalau kita imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sunat untuk kita amin. Jadi mereka hukum benda tu macam orang yang, kalau makmum lah dia baca bala wa an ala zalika minasyai'in, hukum dia macam hukum amin. Mereka pendapat ni pendapat Al-Imam An-Nawawi yang mewakili mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, dan juga dikatakan mazhab jumhur para ulama. Jumhur pun setuju dengan kenyataan ni. Cumanya tuan-tuan, Al-Imam Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, dia sedikit nampak dia macam cerdas sikit dalam topik ni. Adakah kita boleh baca dalam solat fardu, solat sunat ke, semua ni? Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin yang kita baca kitab dia ni, dia tulis
dia antara yang tak setujulah dengan kaul ni. Dia kata wa mimman ra'at tafsil fi hadhihi masalah al-allamah al-Utsaimin rahimahullah. Dan antara orang yang pendapatnya paling detail dalam perkara ni adalah al-allamah al-Utsaimin rahimahullah. Fara'a, dia melihat annal ma'mum la yushra'u lahu, makmum tidak disyariatkan untuk sebut benda tu. Zalika idza kana mushtaghilan bil insati lil imam. Kerana makmum sepatutnya kerja dia apa? Insat, diam waktu imam baca, bukan dia pun menyebut-nyebut nak baca sekali. Okey, pendapat dia. Wa anna hadza la yushra'u fi salatil fardh. Yang keduanya, benda ni tak, imam dan juga makmum tidak disyariatkan baca benda-benda ini di dalam solat fardu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab hadis tadi cerita tentang solat fardu ke? Solat sunat, solat malam. Nabi solat malam. Solat malam adalah solat sunat, bukan solat fardu. Jadi tak payah waktu imam baca, kita pun nak baca juga belakang tu kan. Imam baca sabbihisma rabbikal a'la, kita pun belakang subhanallah kan, tak payah kan. Solat fardu tak sunat kan. Wa in kana jaizan, walaupun benda itu harus, boleh buat. Qala rahmatullahi alaihi الشرح الممتع قوله عنده آية وعين، أي إذا مر بآية وعين فله أن يقول أعوذ بالله من ذلك، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين الإمام والمأموم. Jadi jelasnya daripada kenyataan dia ini tiada beza bagi imam ataupun makmum. Dua-dua pun tak payah baca di dalam solat fardu. Bila disunatkan? Solat sunat. Ammal munfarid wal imamu fa musallam anna lahum ayat ta'adha 'inda ayatul wa'id wa yas'ala 'inda ayatir rahmah. Okey, jadi apa saya nak simpulkan terus. Rajih bin Abdul Salah amma fil nafil. Okey, solat sunat, yes, cerita yang nak baca-baca, kita nak jawab balik ayat Quran tu. Kalau lalu ayat tasbih, ayat berlindung ki a'udzubillah, kalau ayat rahmat kita pun Allahumma a'tini ya Allah, Allahumma rzuqni ya Allah, bagilah aku syurga. Tetap lalu ayat syurga, kita pun berhenti Allahumma rzuqni, kita pun sebut. Yang ni tak disunatkan dalam solat fardu, tetapi yang disunatkan adalah di dalam solat sunat. Wala siyama fi salatil lail, lebih-lebih lagi di dalam solat malam. Fa innahu yusannu lahu ay yata'awwadha 'inda ayatil wa'id wa yas'alu 'inda ayatir rahmah iqtida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut tadi tu, ikut sunnah Rasulullah, lianna dzalika ahdharu lil qalbi. Demikian itu boleh menyebabkan hati kita lebih ahdar, kita hadir, kita rasa kita attend ayat tu, kita dengar elok-elok ayat tu. Amma fi salatil fardhi falaysa bisunnah wa in kana jaizan. Manakala di dalam salat fardu, benda ini bukanlah sunnah, walaupun benda ini kalau buat juga boleh tak? Boleh lah kan. Sebab jumhur pun kata okey kan. Tapi sebenarnya salat fardu tak perlu. Fa in qala qa'il ma daliluka ala hadha at-tafriq wa anta taqul inna ma thabata fi an-nafli thabata fi al-fard, falyakun sunnatan fi al-fard kama huwa fi an-nafl sabiqul layl. Okey, jadi hujah yang seterusnya adalah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah kalaulah benda ni boleh di dalam solat fardu lah, solat fardu pun kita nak baca-baca semua tu, tentulah ada riwayat sahabat kan, tentulah. Sebab sahabat salat belakang Nabi ni berapa kali sehari tuan-tuan? 5 kali. Yang baca jelas tu berapa kali? 3 kali. Maghrib, Isyak, Subuh kan. Kalaulah ada sahabat duk jawab kan, tentulah diriwayatkan kan? Tapi tak ada riwayat di dalam solat fardu kan. Jadi kalau nak baca bala wa ana ala zalika minasyahidin ataupun subhanallah, kita dalam ayat tasbih, kesemuanya ada di dalam surat salat sunat. Wallahu a'lam. Kayaknya itu adalah pencerahan lah bagi kita naikkan isu tu, jadi kita kena jelaskan balik lah kan. Okey. Jadi 3 benda ni, jadi ulang kaji dia, kita bincang 3 benda nama-nama Allah. Apa dia tadi? Alim, maha mengetahui. Lepas tu Hakim, maha bijaksana. Dan yang ketiga Khabir. 3. Okey, dalam masa yang sama juga kita masuk pada matan yang seterusnya. Matan yang seterusnya itu adalah bincang tentang pengetahuan Allah. Bila kita kata Allah maha mengetahui, apa benda yang Allah tahu?
Kita bincangkan apa yang Allah tahu. Jadi ayat yang pertama adalah wa qawluhu ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha, dalam surat 186 dan firmannya, dia mengetahui apa yang yaliju fil ard, yang masuk dalam bumi, wa ma yakhruju minha, apa yang keluar daripadanya, wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun daripada langit, wa ma ya'ruju fiha, apa yang naik ke atas. Allah tahu semua benda. Masuk dalam bumi dia tahu. Kalau petani tu tanam 3 biji padi kan, masukkan padi kan 3 biji, Allah tahu 3. Allah tahu apa yang masuk dalam bumi, apa yang keluar, berapa banyak hasil yang keluar dia tahu, yang turun dan yang naik dia tahu semua. Dan kita sebut juga dalil yang kedua, matan yang seterusnya, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu, dan di sisinya kunci-kunci ghaib yang tidak diketahuinya, iaitu perkara-perkara ghaib itu, illa huwa, kecuali dia. Jadi kita bincang dah kat sini, kita sampai last kali ayat ni rasanya. Apa yang Allah sebut, dia tahu kunci-kunci perkara ghaib. Jadi kita bincang kat sini ada 5 perkara ghaib yang Allah Ta'ala, yang rahsianya hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tahu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kunci ghaib adalah, yang pertama, bila berlaku kiamat. Innallaha indahu ilmus sa'ah, bila berlaku kiamat Allah sahaja yang tahu. Wa yunazzilul ghaith, dan dia menurunkan hujan, iaitu Allah tahu bila hujan turun. Dah bincang anda. Dan apa yang akan berlaku esok, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, dan apa yang akan berlaku esok, dan di mana sahaja, dan apa, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan di mana seseorang itu meninggal. Sudah ada tertinggal wa ya'lamu ma fil arham, dia tahu apa yang ada di dalam rahim ibu. Kita bincang juga hari tu, kita kata orang sekarang ni rahim dah boleh nampak kan, rahim tu dah boleh tahu dah laki ke perempuan. Allah kata dia tahu apa yang di dalam rahim ni. Kita kata kita pun tahu, tetapi pengetahuan kita tu yang tu je lah, jantina je lah. Kita tak tahulah apa jadi budak tu, muka macam mana sifat, baik ke kan, panih baran ke kan, apa ni, senang ke dia, susah ke dia, kita tak tahu banyak benda. Pengetahuan kita sangat-sangat terhad. Dan apa yang berlaku esok, dan juga di mana seseorang itu akan mati. So ada 5 benda yang dimasukkan tentang kunci-kunci ghaib. Okey, kita sambung ayat dia. Setelah yang tu, benda yang terakhir kita belajar. Okey, ayat yang seterusnya, Allah SWT sambung lagi di dalam ayat yang tadi, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, muka surat 192 dalam Melayu ni lah. Dan dia mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di dalam laut. Darat tuan-tuan. Darat, kalau ikut saintis, darat dengan laut, mana makhluk paling banyak hidup? Makhluk hidup paling banyak dekat mana? Darat ke laut? Kalau dia tulis dalam kitab ni, dia beritahu mana dia kata jenis kehidupan laut berjumlah 3 kali ganda lebih dari jenis kehidupan darat. Yang hidup dalam laut lagi banyak daripada hidup dalam atas darat. Cuma saya cek juga fakta ni. Tapi kalau ikut saintis, dia kata yang hidup atas darat ni lagi ramai daripada duduk dalam laut. Walaupun laut tu besar kan. Laut ni 2/3 bumi ni dipenuhi dengan laut kan. Tapi tak apalah tapi Allah nak beritahu, dia tahu apa sahaja yang ada di darat dan apa yang ada di dalam laut. Jadi mungkin ada orang tanya, mana mungkin ada yang tahu berapa jumlah semua sekali manusia kan? Tak mungkin lah. Semut saja kita tak tahu banyak mana semut kan? Banyak kan? Macam mana Allah nak tahu? Okey, kalau kita tengok kan,
projek-projek mega contohnya yang berlaku kan di contoh buat KLCC dulu kan. KLCC tu besar projek tu. Jadi tapi kontraktor ataupun orang yang design KLCC tu, dia tahu berapa banyak pasir, pasir, berapa tan pasir yang pakai, berapa tan simen pakai, berapa panjang besi yang potong, berapa banyak kayu, dia tahu. Sebab dia yang design. Jadi apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala yang design gitu ni, dia yang buat. Jadi dia boleh, dia tahu, dia tahu segala-galanya. Jadi tak mungkin ada orang tanya soalan tu, tak mungkin tahu, tak mungkin. Mungkin, dan bukan mungkin, pasti Allah tahu sebab dia yang design. Okey. Sambung lagi, Allah sambung lagi dalam ayat tu, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak ada daun yang jatuh, tidak ada apa-apa jenis daun yang jatuh illa ya'lamuha, kecuali dia pasti tahu. Dia tahu. Jadi begitu banyaknya yang Allah tahu ni, daripada Allah tahu bila turun hujan, perkara gaib, Allah tahu apa yang masuk dalam bumi ni, Allah tahu apa sahaja. Dan walaupun daun yang gugur, daun yang gugur pun Allah tahu. Kalau Allah tahu daun yang gugur, pastilah Allah lebih tahu daun yang ada kan. Gugur pun dia tahu, yang dah mati tu pun dia tahu, yang hidup tu pun pastilah lagi dia tahu. Wala habbatin fi zulumatil ardh, dan tidak juga biji, benih di dalam kegelapan bumi. Zulumat maksud dia kegelapan, dalam kegelapan. Kegelapan apa ni? Kalau benih tu, kalau kita umpamakan benih tu jatuh dalam laut kan, jatuh dalam laut, kegelapan apa? Lumpur. Yang pertama lumpur laut tu, yang kedua air laut tu pun gelap. Laut bila dah makin dalam, dah jauh dengan cahaya, dia dah makin gelap. Lagi empat, katakanlah hari tu hujan pula, hujan golap kan, ada orang buang satu benih kan, Allah tahu. Gelap, mendung, malam, jadi kesemua itu Allah tetap sahaja tahu. Wala ratbin wala yabis, dan tidaklah benda itu basah, tidak juga kering. Basah ke kering ke, Allah tahu. Benda ni kita boleh pecah kepada dua, sama ada dia basah atau dia kering kan. Surau ni kering ke basah? Kering. Longkang tu basah ke kering? Basah. Jadi dia sama ada basah atau kering. Jadi semua benda lah nak beritahu, tidaklah benda itu basah, tidaklah benda itu kering, illa fi kitabim mubin, kecuali kesemuanya telah tertulis, mubin, secara nyata. Okay. Ini kita bincang tentang pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala yang mencakupi segala-galanya. Okey. Jadi kalau kita nak tahu macam mana Allah boleh tahu semua benda, antara hadis yang cerita tentang ni adalah hadis awal penciptaan. Awal penciptaan, iaitu hadisnya berbunyi awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Perkara pertama atau benda pertama yang Allah Taala cipta adalah pen. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Benda pertama Allah Taala cipta adalah qalam, pen. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada pen, uktub, tulis. Tulislah wahai pen. Pen tu tanya balik, wa ma aktub, apa yang aku nak tulis? Allah kata uktub al-qadra ma huwa kainun min dzalika ila qiyamis saah. Tulislah apa sahaja yang akan berlaku selepas ni dan sehingga hari kiamat. Okey, jadi Allah Taala tahu semua benda itu sebab telah ditulis. Sebab Allah kata tidak basah dan tidak kering, semuanya Allah tahu di dalam tertulis, fi kitabim mubin, dalam tertulis benda yang dalam tertulis perkara ini dalam tulisan yang dalam kitab yang nyata.
Okey, masuk kepada matan yang seterusnya, wama tahmilu min unsa. Tajuk yang sama lagi. Kita masih bincang pada perkara yang sama. Kita bincang apa yang Allah tahu. Apa yang Allah tahu? Apa ilmu Allah? Wama tahmilu min unsa wala tad'u illa bi'ilmihi. Dan apa sahaja yang wanita atau betina mengandung, apa sahaja perempuan ataupun betina, untuk binatang lah, perempuan atau betina, apa sahaja yang dikandung oleh mereka, wala tad'u, dan tidaklah benda itu bersalin, dia bersalin ke, dia bertelur ke, tidaklah kesemua itu berlaku illa bi'ilmih, kecuali dengan ilmunya, dia tahu. Jadi mencakupi, merangkumi, nak beritahu kat sini ilmu Allah Taala mencakupi segala-galanya. Okey, sambung lagi. In lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya mereka tahu bahawa sesungguhnya Allah di atas segala sesuatu qadir, berkuasa. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah telah merangkumi terhadap segala sesuatu itu ilma, dengan ilmunya. Okey. Jadi ini adalah akidah ataupun asas yang Syekh ataupun Syekhul Islam Ibn Taymiyah letakkan terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Okey, last kita masuk matan matan Okey, masuk muka surat 197. Jadi kita langkau dah dekat 200 muka surat dah kita belajar kitab ni. Tapi saya tak tinggalkan satu matan pun, saya tak tinggalkan. Yang saya mungkin tinggalkan adalah mungkin syarah-syarah dia saya tinggalkan. Kalau nampak macam kadang-kadang syarah di dalam kitab ni dia nampak sedikit teknikal. Dia bincangkan perkataan tu, ini datang daripada mana, semua, jadi saya tinggalkanlah. Sebab mungkin dia tidak begitu membuatkan orang ingat sangat, kan? Jadi kita fokus pada apa-apa yang orang boleh ingat. Okey, masuk kepada matan yang seterusnya, muka surat 197. Wa qauluhu, dan firmannya juga, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah huwar razzaq, dialah ar-razzaq, yang pemberi rezeki. Okey, Zul quwwatil matin, pemilik kekuatan al-matin, yang kukuh. Okey, jadi kat sini ada dua nama Allah dan juga tiga sifat Allah. Apa dia nama Allah? Yang pertama Razzaq, dan yang kedua al-matin, matin, kukuh, yang tegak, yang kukuh. Sifat Allah, Razzaq sifatnya memberi rezeki lah, matin kukuh, kekal. Zul Quwwah, ini sifat Allah yang ketiga, iaitu dia ini pemilik kekuatan. Okey, kita bincang dulu satu-satu. Apakah maksud Ar-Razzaq? Sebelum daripada tu, ayat ni tuan-tuan, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, datang selepas daripada firman Allah, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka menyembah aku. Ma uridu minhum mir rizq, tidaklah aku mahukan daripada mereka itu rezeki, dan tidaklah aku mahu daripada mereka untuk memberikan aku makanan. Allah beritahu, aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadat, sembah aku, ataupun humble, rendahkan diri kepada aku, tundukkan diri kepada aku. Aku tak mahu daripada mereka itu rezeki, dan aku tak mahu dia orang bagi aku makan. Lalu baru sambung ayat ni tadi, innallaha huwar razzaq, Allah lah yang memberi rezeki. Jadi sebahagian agama, tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, kalau dia nak sembah Tuhan dia buat apa? Dia bagi
makanan yang paling sedap hari tu kan, dia ada apa, buah, dia ada ayam, dia bagi Tuhan dia makan. Jadi apa jenis Tuhan dia kan, perlu diberi makanan kan? Tak Tuhan kita tak perlukan makanan. Tuhan kita, dialah yang memberi rezeki. Okey, pertama sekali perkataan Razzaq, tuan-tuan. Razzaq, kita biasa sebut perkataan Razzaq, ya Razzaq, wahai pemberi rezeki. Razzaq dalam bahasa Arab yang bagi rezeki ada dua perkataan, satu Raziq, satu lagi Razzaq. Raziq, orang itu bagi rezeki. Tapi kalau beza dengan Razzaq, sama juga, maksud dia yang memberi rezeki, tetapi dia ada maksud sirah mubalaghah dekat situ. Maksudnya berterusan, bagi, baru kita namakan dia Razzaq. Dia bagi. Jadi Tuhan ni dia bagi rezeki kepada siapa? Dia bagi kepada orang ni, semua benda, semua binatang, semua orang, jin, semuanya dapat rezeki. Jadi dia Razzaq tidak diberi kepada manusia. Kalau kita nak panggil dia ni Raziq lah, ini bagi rezeki, okeylah, boleh lagi. Tapi kalau Razzaq yang bagi ni tak boleh, melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Sama juga dengan perkataan fa'il. Fa'il, orang yang buat. Tapi kalau fa'al, orang yang buat. Fa'al, Tuhan kata antara sifat dia adalah fa'alul lima yurid. Dia ni buat sahaja, buat apa sahaja yang dia mahu. Jadi tuan-tuan, ada orang akidah yang kita belajar ni tuan-tuan, dia berbeza dengan akidah ahli falsafah. Ahli falsafah yang mana telah setkan Tuhan tak boleh buat benda yang manusia buat. Tuhan tak boleh buat apa yang manusia buat, sebab apa yang manusia buat ada kelemahan. Jadi Tuhan tak boleh. Jadi dia dah setkan, ahli falsafah termasuklah Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah dan sebagainya, letak dah kaedah Tuhan dia tak boleh buat apa yang manusia buat. Kalau dia buat, bererti dia bersifat dengan sifat yang lemah. Kita tak, tuan-tuan. Akidah salaf tak. Kita beriman, kita isbatkan apa sahaja yang Allah Ta'ala kata dia buat. Jadi contoh tuan-tuan, dia dah letak bercakap ni boleh tak Allah Ta'ala bercakap. Bagi ahli falsafah, dia kata Tuhan tak boleh bercakap. Dia tak boleh bercakap. Sebab apa? Kalau dia bercakap ni ada sebelum bercakap, ada habis cakap. Dia akan, perbuatan itu macam manusia, seolah-olah dia macam manusia. Berhenti bercakap, nanti dia cakap pula, jadi ada macam kelemahan, ada kekurangan. Jadi diletakkan Allah Ta'ala tak boleh bercakap. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kata wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar bercakap dengan Musa. Jadi kita nak tolak macam mana? Macam mana nak tolak? Dia orang dah set tak boleh. So dia orang create situasi Allah sebenarnya tak cakap. Dia bagi satu makhluk, Allah cipta satu makhluk waktu tu bercakap dengan Musa, dan makhluk tu yang bercakap dengan Musa. Dia nak elak daripada, sebab dia dah letak kaedah dah siap-siap. Jadi Allah Ta'ala, antara saya nak sebut tadi fa'al, Tuhan itu dia buat fa'alul lima yurid. Dia buat sahaja apa yang dia nak buat. Bukanlah kita letakkan dia tak boleh buat ni, dia tak boleh buat ni kan. Jadi ini masalah akidah golongan falsafah, ahli kalam ni, ahli kalam termasuklah mana-mana mazhab yang faham agama melalui jalan ni, memahami Tuhan tu dengan jalan ni. Jadi dia akan banyak masalah. Okey, kita cerita tadi sebenarnya tentang Razzaq. Jadi Razzaq itu yang bagi rezeki. Kita sebut juga fa'al, Tuhan yang buat apa sahaja yang dia nak buat. Fa'al lima yurid. Apa lagi contoh untuk perkataan ni? Penghalang mani'. Kita baca lepas solat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang boleh menghalang. Mani', penghalang. Tapi kalau kita sebut macam Razzaq tadi, dia akan jadi manna'. Orang yang menghalang. Menghalang, di dalam Al-Quran Allah sebut
hammazin masya'in binamim. Hammazin, orang yang suka cela orang ni. Masya'in, berjalan-jalan bagi tahu buruk orang, masya'in binamim, sebarkan fitnah, sebarkan. Namim ni benda yang boleh orang tu sakit hati. Manna'in lil khairi, Allah sebut manna', orang yang sentiasa tolak kebaikan ni. Dia orang bagi kebaikan dia tolak. Orang bagi Islam dia tolak. Mu'tadin asim, mu'tadin, orang yang melampau dan juga orang yang suka buat dosa. Jadi saya nak sebut kat sini wazan ni tuan-tuan, Razzaq, Fa'al, Manna', maksud dia buat. Okey, jadi Razzaq nak beritahu kat sini adalah Tuhan yang sentiasa memberi rezeki. Okey, jadi rezeki ni juga tuan-tuan, kesalahfahaman kita adalah apabila kita sebut rezeki tuan-tuan, semoga Allah rezekikan anak ke, rezekikan kau harta ke, rezekikan kau makanan ke, jadi kita bila sebut sahaja rezeki, kita akan faham rezeki hanyalah sesuatu yang berbentuk material, yang nampak. Sedangkan rezeki mencakupi benda-benda yang nampak dan juga benda-benda yang tak nampak. Kita kena faham yang tu lah. Rezeki ni bukan mesti benda tu datang ada. Allah dapat kereta, dapat rumah, dapat emas, dapat tanah. Bukan mesti itu saja. Rezeki juga mencakupi benda-benda yang maknawi, yang tak boleh nak nampak. Contoh macam ilmu. Allah Ta'ala bagi dia ilmu lebih daripada orang, itu juga rezeki. Allah bagi dia pangkat, itu juga rezeki. Allah Ta'ala bagi dia kuasa, itu juga rezeki. Bertanding pilihan raya dia menang, itu juga rezeki. Macam mana jentera kita? Okey, okey, Allah Ta'ala bagi dia ni pandai daripada orang lain, juga rezeki. Banyaklah rezeki itu. Antara contohnya di dalam Al-Quran, rezeki ni Allah Ta'ala sebut bukan mesti benda yang nampak. Allah Ta'ala sebut orang-orang yang berjihad di jalannya, Allah sebut la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kau sangka orang-orang yang dibunuh pada jalan Allah itu mati semua. Dia orang tu dah dibunuh, dia orang ni semua kena bunuh, mati ni semua mati. Allah kata jangan kau sangka dia orang ni mati, dah tak ada guna amwat, bal ahya'un 'inda rabbihim, bahkan mereka itu semua hidup di sisi Tuhan mereka, yurzaqun, diberi rezeki, yurzaqun. Jadi rezeki apa? Makan ke? Kan? Dapat kereta 01 ke? Tak, mereka diberi ganjaran, ganjaran pahala. Jadi ganjaran benda-benda yang kita tak nampak pun, ia adalah rezeki, tuan-tuan. Okey, jadi buku ini membahagikan, tuan-tuan, rezeki terbahagi kepada dua. Yang pertama rezeki yang umum, dan yang kedua rezeki yang khusus. Apa itu rezeki yang umum? Rezeki yang umum adalah semua yang bermanfaat bagi badan, sama ada benda itu halal ataupun haram. Kalau ikut takrifan rezeki ni dalam buku ni, maknanya kalau orang tu hulur duit bawah meja pun, kan, ni duit sikit dapat projek ni, hulur sikit rasuah lah, itu pun rezeki. Itu pun rezeki, tuan-tuan, rezeki. Cuma beza dia halal ke haram. Rezeki halal dan haram semua dalam rezeki. Jadi jangan kita jaga-jaga kita dengan ya Allah bagi aku rezeki, kan. Ya Allah rezeki. Nabi tak pernah ajar minta rezeki. Nabi minta apa? Nabi doa kalau nak minta rezeki macam mana? Nabi sebut Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal di sisi engkau, an haramik, daripada benda-benda yang haram. Nabi kata ya Allah rezeki. Ya, Nabi ajar kita, ya Allah bagi aku cukup dengan benda-benda yang halal, jangan sampai aku ambil benda yang haram. Memang semua ni rezeki. Allah makfini bihalalika an haramik. Yang jadi ajar anak kita untuk doa, ya Allah bagi aku rezeki yang halal. Rezeki kan, rasuah semua rezeki, projek semua sapu rezeki. Ini memang rezeki, tapi adakah rezeki itu baik, kan? Jadi jangan sapu semua rezeki.
Dan yang keduanya tuan-tuan, saya pun semalam dengar ceramah Zakir Naik sajalah. Tiba-tiba dia ada musim dia, kadang-kadang dengar Zakir Naik, kadang-kadang dengar macam tu lah kan. Kita ni kadang-kadang nak tengok tu semangat, syok. Sekarang ni tengah musim Zakir Naik lah, saya naik dekat YouTube tu kan. Jadi tengoklah Zakir Naik. Jadi orang India kan, orang India very sensitive dengan makan daging kan, akan daging kan. Dia kata kenapa orang Islam ni, kenapa Islam yang you kata peace, yang sejahtera, yang aman, membenarkan bunuh binatang untuk makan daging kan? Untuk apa makan daging kan? Okey ke tuan-tuan? Dia kata macam tu Hindu lagi bagus. Hindu tak payah bunuh kan? Hindu tak makan daging, tapi you orang Islam makan daging. Jadi apa jawapan Zakir Naik? Banyaklah dia memang pandai lah kan. Dari segi medical dia kata, maknanya kalau you tengok binatang, you tengok harimau, dia ada apa? Taring. Singa ada taring. Lembu ada taring tak? Tak ada. Jadi lembu yang tak ada taring makan rumput, yang ada taring ni makan daging. You tengok gigi manusia, memang ada design. Kita ada dua jenis. Satu gigi lembu yang rata tu, dan juga ada jenis daging. Jadi untuk apa Tuhan cipta kita ni kalau kita tak boleh makan daging? Itu dari segi saintifik lah, logik Yang keduanya tuan-tuan, ada juga orang Islam yang kata saya ni vegan ni maksudnya tak makan benda-benda yang hidup ni lah. Darah yang berdarah ni kan, dia hanya makan tumbuh-tumbuhan. Vegan, dia hanya makan vegetarian. Dia hanya makan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, sebab dia tak nak menyakiti binatang kan. Okey tak macam tu? Baik ke Islam ni? Tak baik tuan-tuan. Tak, bukan. Pertama, kalau dia memang tak sanggup, it's okay, tak apa. Tapi jangan halang orang makan. Sebab apa? Yang halalkan siapa? Allah. Allah SWT sebut, qul man harrama zinatallah. Siapa, katakanlah wahai Muhammad, siapa yang menghalang perhiasan Allah yang telah dia keluarkan untuk hamba-hambanya, dan benda-benda yang baik daripada rezeki. Allah Ta'ala yang bagi kita makan. Jadi jangan, tak nak makan tak apa, tak sampai hati tengok lembu tu kena sembelih, tak apalah, dia tak nak makan sudah. Tapi janganlah makan daging ni, tak bagi pula orang makan. Jadi tak betul lah. Allah Ta'ala yang bagi kita makan. Okey, yang keduanya adalah rezeki yang khusus. Dah masuk tak? Kita ambilkanlah kat rezeki yang khusus. Jadi rezeki yang khusus, yang pertama rezeki yang umum. Siapa dapat rezeki ni, Allah Ta'ala akan razak. Dia bagi. Siapa dapat? Orang Islam dapat, orang bukan Islam pun dapat. Halal pun dapat, haram pun dapat. Itu rezeki umum, semua orang dapat. Dan yang kedua adalah rezeki yang khusus. Ia adalah yang bermanfaat bagi agama dalam bentuk ilmu yang berguna dan amal soleh. Jadi rezeki yang lebih berharga adalah ilmu. Kita dapat melakukan amal soleh. Amal satu benda, Tuhan terima satu benda tuan-tuan. Amal mungkin kita buat amal, tapi belum tentu Tuhan terima. Jadi kalau Allah Ta'ala terima amal kita, itu juga adalah rezeki kita. Okey, jadi itu adalah dua perkara lah yang dibincangkan dari segi rezeki. Tuhan bagi rezeki, apa jenis rezeki? Ada yang umum, ada yang khusus. Kita tutup dulu. Masuk dah kot? Masuk So kita tutup dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nasallallahu ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.